Tuan-tuan, saya nak pesan ni muslimat. Handphone anak kita tu hak kita. Handphone anak kita tu hak kita. Pergi tengok sekali-sekali. Pergi tengok. Ni sampai 18 password dia. 8 nak masuk ni password, nak masuk ni password. Pasal apa? Password banyak sangat ni pasal apa? Ada benda dia tak bagi kita tengok. Kalau tak ada benda apa, nak password apa, mak tengok lah, tak ada apa. Ni sampai password banyak-banyak ni. Dia ada orang dia panggil addiction. Dia ketagihan. Malam-malam tak tidur tuan-tuan. Kalau dulu dia suka communicate dengan kita, sembang. Sekarang dia duduk senyap je dalam bilik. Itu maksud ni dia ada satu ketagihan, kecanduan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengerusi Masjid Aisyah, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin. Saya sebut perempuan dulu, perempuan dan tuan-tuan. Nampak berat sebelah. Alhamdulillah Ustaz Muhammad. Dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Alhamdulillah takdirnya saya sampai ke masjid ni, masjid masyhur. Orang kenal ramai. Alhamdulillah, rasa macam tak layak nak duduk dekat depan tuan-tuan perempuan ni. Begitu kita nak bincang sikit pada pagi ini tentang fitnah akhir zaman. Dan takdir Allah, memang kita duduk pada fasa akhir zaman ni. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman. Kelahiran Nabi SAW itu merupakan tanda akhir zaman yang pertama. Kerasulan Nabi SAW merupakan tanda, Allahumma salli tanda akhir zaman. Kemudian bermula daripada kelahiran Nabi SAW dan Nabi SAW dilantik dan diangkat oleh Allah menjadi Rasul, maka umat yang terakhir ini disebut sebagai umat akhir zaman. Dan pada beberapa fasa-fasa akhir zaman, Nabi SAW pernah menyebutkan sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang menceritakan tentang 5 fasa akhir zaman. Yang pertama fasa an-nubuwah. Fasa an-nubuwah, fasa Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Yang fasa tu kita tak duduk. Fasa yang kedua nama fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah, ataupun digelar sebagai khulafa ar-rasyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasa yang zaman pemerintahan para sahabat yang 4. Nabi SAW sebut satu riwayat 30 tahun. Habis fasa kedua pun kita tak duduk fasa tu. Fasa ketiga fasa mulkan a'dan, kerajaan yang menggigit. Nabi SAW sebut. Ulama sebut bermula fasa ini pada pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu sampai kepada zaman tumbangnya kerajaan Islam yang terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 26
pada tahun Allahumma salli ala Muhammad 1924, salli ala Sayyidina Muhammad, kita menghampiri 100 tahun tumbangnya kerajaan Islam. Salli ala Muhammad. Sekarang ni 2021. Lagi 3 tahun, cukup 100 tahun tumbangnya kerajaan Islam. Jadi Allahumma salli tuan-tuan, 1924 kerajaan yang menggigit. Habis fasa tu masuk fasa yang keempat, Mulkan Jabariyah, kerajaan yang memaksa. Kerajaan maksa ni akan habis dengan masuk fasa yang kelima. Fasa kelima, khilafah ala manhaj an-nubuwah. Balik macam fasa kedua. Khilafah ala manhaj an-nubuwah, pemerintahan berdasarkan kepada sistem kenabian. Siapa ulama sebut zaman tu balik kepada zaman pemerintahan Islam yang sempurna dan dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam. So daripada kita faham susunan tu, fasa pertama kita tak duduk. Fasa kedua pun kita tak ada. Fasa ketiga pun kita tak ada. Fasa keempat mungkin kita ada. Fasa kelima pun belum datang lagi. So, kita boleh faham daripada cerita ni, kita duduk pada fasa yang keempat. Bila fasa keempat, maksudnya fasa kelima itu sudah tanda besar kiamat. Nabi Isa dah turun. Kalau fasa kelima tu Nabi Isa dah memerintah. Maksud kalau Nabi Isa memerintah, maksudnya fasa keempat ini akan berlaku kemunculan Imam Mahdi. Itu ni lah. Akan munculnya Dajjal. Tempoh ni lah. Akan turunnya Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terhapus Ya'juj Ma'juj, kemudian baru Nabi Isa memerintah. So apa yang kita boleh faham, semua ni akan berlaku dalam fasa yang keempat ni. Ini pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama kata pemerintahan yang sempurna itu berlaku pada zaman Imam Al-Mahdi. Allahu a'lam. Pun begitu, Imam Mahdi pun maksudnya dalam tempoh-tempoh akhir zaman itulah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, semua benda-benda ni duduk berlaku dalam tempoh kita ni. Kita ni tuan-tuan, Allah takdir duduk pada fasa akhir zaman. Fasa akhir pada akhir zaman. Jadi kita tak mustahil. Saya pernah forum dengan Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Imran Hussein nama dia. Dia cerita tidak mustahil dengan mata kepala kita inilah kita akan menyaksikan munculnya Dajjal. Tidak mustahil. Sebab memang kita duduk fasa dia. Ini waktu dia. Tanda-tanda duduk depan mata-mata kita dah sekarang ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan muslimat, tuan-tuan perasan ataupun tidak? Semenjak 2 menjak ni, beberapa ketika ni, bukan beberapa ketika yang dulu, beberapa ketika ni yang dekat ni, perasan ataupun tidak, waktu kita terlalu cepat. Bukan saya seorang je rasa ni. Saya duduk survey merata dah. Dulu waktu kita kecil-kecil, kita rasa sangat lapang. Ni bukan cerita 3-4 tahun lepas. Cerita beberapa ketika ni je ni, dalam tempoh yang terdekat ni. Mungkin waktu COVID-19 ni, tempoh-tempoh ni, kita rasa waktu sangat cepat, sangat cepat. Tuan-tuan, dan dia merupakan salah satu daripada tanda kiamat Nabi SAW sebut. Baru ni ditunjukkan berita salih al-Jumat bagaimana dekat tanah Arab dah turun salji sebagainya. Baik, saya nak pagi ni kita nak ambil beberapa hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan apa yang berlaku di akhir zaman ni. Fitnah-fitnah yang kita akan lalui. Yang pertama Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Perbuatan jahat mengundang kehancuran. Tajuk dia. Diriwayatkan daripada Zainab bin Jahshin bahawa dia berkata pernah Nabi SAW bangun daripada tidur dengan muka yang memerah seraya bersabda, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW,
tidur dengan Nabi, tiba-tiba Nabi SAW terbangun dari tidur dia dengan muka yang merah. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW terus bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Celakalah orang-orang Arab, kerana suatu bencana akan terjadi, iaitu pada hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Dan Sufyan, yakni perawi hadis ini, menghitung 90 ataupun 100 dengan jarinya. Dia macam ni, Nabi SAW buat macam ni. Nabi temukan jari telunjuk dengan jari ibu jari dia. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Celakalah orang Arab dengan kebinasaan yang akan berlaku ni. Sesungguhnya hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ni. Ni bila Nabi SAW cerita ni? 1500 tahun yang lalu. Sekarang ni besar mana? Dalam riwayat ni cerita, dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wa Malahim ni, cerita bagaimana Ya'juj Ma'juj dia tak pernah berhenti untuk mengorek lubang di dinding. Salli ala sayyidina Muhammad, yang dibina oleh siapa? Iskandar Dzulqarnain, dibina oleh Dzulqarnain. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak pernah berhenti korek. Dan subhanallah, salli ala Muhammad, ramainya Ya'juj Ma'juj ini 1000 Ya'juj Ma'juj seorang manusia, seorang kita. Ya'juj Ma'juj ni manusia nah. Dia bukan satu sistem ke, dia bukan satu apa, dia manusia, dia keturunan, dia anak cucu Nabi Adam juga. Tapi jumlah dia begitu ramai. Kalau seorang Ya'juj Ma'juj, dia takkan mati sebelum dia ada 1000 pewaris dia. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dan dia korek setiap hari, dan 1000 tahun yang lepas, lubang dia telah melubangi tembok itu sebesar ini. Nabi SAW tunjuk. Kemudian hadis ni riwayat Imam Bukhari. Maksud hadis ni hadis sahih. Bila? 1000 tahun lepas. Besar mana? Dah sana dah. Sekarang ni besar mana? Wallahu a'lam. So, menunggu dan menanti-nanti untuk dia keluar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ramai orang-orang yang saleh? Sahabat tanya, nanti kalau Ya'juj Ma'juj tu keluar, kita semua, dia bila Ya'juj Ma'juj keluar ni tuan-tuan, tak ada tempat yang dia pergi, semua rosak. Dia keluar ke satu tempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat yang dia melintas, tempat itu akan dirosakkan dia. Setiap orang yang dia jumpa, dia akan bunuh. Ini Ya'juj Ma'juj. Dia bukan nak kekuasaan. Dajjal, dia nak memerintah. Dan dia nak minta, ana rabbukumul a'la, dia kata. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia sebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan dia suruh orang beriman dekat dia. Percaya dekat dia. Itu Dajjal. Tapi Ya'juj Ma'juj, dia bukan nak beriman, dia bukan nak memerintah. Dia keluar, dekat mana yang dia sampai, dia akan rosakkan. Dia akan hancurkan. Orang yang dia berjumpa, dia akan bunuh mati. Sampai tak ada siapa dah depan dia. Lalu apa dia buat? Dia kata, sama-sama ada orang dia sembang. Dia kata, kita dah bunuh semua orang dah. Tak ada siapa dah dengan kita sekarang ni. Sekarang ni kita bunuh pula yang duduk di langit, dia kata. Lalu apa dia buat? Dia ambil tombak dia ambil panah dia panah ke langit, dia baling tombak dia ke langit, dan Allah tipu dia dengan Allah letakkan darah-darah di hujung tombak dan di hujung anak panah tu, jatuh balik. Dia kata, tengok kita dah bunuh. Dan apabila bertembung di antara Nabi Isa dengan Ya'juj Ma'juj, Allah tak perintah Nabi Isa untuk pergi bunuh Ya'juj Ma'juj. Allah perintah Nabi Isa untuk pergi bunuh Dajjal. Dajjal buat kerosakan seluruh alam. Siapa tak ikut dia, tuan-tuan boleh bayang kalau Dajjal datang tempat kita ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia datang tempat kita ni, dia suruh kita ikut dia. Tuan-tuan nak ikut tak Dajjal ni? Ikut tak? Ni faham tak faham saya tanya soalan ni? Faham tak ni? Faham? Salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata tak ikut Ustaz, tapi ramai orang ikut Dajjal. Salli ala Muhammad. Ramai orang ikut Dajjal. Antara orang yang paling ramai ikut Dajjal, orang perempuan. Bukan sebab Dajjal tu handsome.
Dajjal ni mata dengan sepet sebelah dengan tulis kat faror dekat dia dengan tak elok. Tapi waktu tu lapar, tak ada makan, lapar. Kering kontang dah berapa lama tak turun hujan. Sallallahu alaihi Muhammad, anak-anak lapar, keluarga lapar nak makan, tak ada benda makan. Orang perempuan dia tak boleh tengok anak-anak dia lapar. Sallallahu alaihi Muhammad, dia tak makan, tak apa, jangan anak tak makan. Dajjal datang bawa roti, bagi dia makan. Tadi saya baca satu berita. Sallallahu alaihi Muhammad, ada seorang yang berhormat, bukan Islam, di Selangor. Dia kata, Sallallahu alaihi Muhammad, dia duduk dekat pejabat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu subhanallah, ada seorang perempuan datang. Perempuan ni muka sedih, muka lapar. Dia kata, kenapa? Dia kata, saya dah tak ada kerja. Kemudian Sallallahu alaihi Muhammad, saya ada 5 orang anak. Masa semenjak PKP ni, saya dah diberhentikan kerja, tak ada kerja. Saya ada 5 orang anak dan saya tak ada benda nak makan. Lalu yang berhormat Chinese ni bagi dekat dia makan barang makan sikit, bagi dia 300. Tahu apa dia buat? Dia melutut depan perempuan tersebut dan dia pegang kaki dia. Saya menangis. Hanya kerana RM300. Faham tak? Ini baru lapar tak makan. Anda boleh bayang tak? Waktu tu langsung tak ada makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu orang akan gadai akidah dia sebab nak makan. Sekarang ni pun orang marah sebab orang lelaki-lelaki pakai tudung pun dah nak sampai nak keluar Islam. Faham tak faham tu? Sanggup ugut nak keluar Islam sebab apa? Sebab dia pakai tudung. Dia lelaki-lelaki. Dia lelaki-lelaki yang solehah. Tak boleh lah. Orang kata tak boleh lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu saya ingat bekas mufti wilayah itu, jadi menteri agama kita ni. Dia pergi cek semua, tak mau lagi sangka buruk, pergi cek kat jabatan pendaftaran. Ni lelaki ke perempuan? Memang kat IC dia lelaki-lelaki. Nama dia ada Muhammad lagi kat depan. Waktu dia janganlah pakai tu, dia pakai baju Melayu. Saya ni pergi bagi makan, buat tahlil dekat budak-budak tahfiz. Saya pakai baju perempuan, apa masalah? Aduh, insyaAllah. Bila orang marah-marah kat dia, dia sebut apa? Dia kata apa? Saya nak keluar Islam lah macam ni. Macam tu ya tuan-tuan. Takat tu je iman kita ni. Waktu tu, Allah, berapa ramai orang akan ikut Dajjal. Sebab apa? Sebab nak makan. Kalau tak mau ikut dia, bukan setakat dia tak pergi makan, tempat itu esoknya akan hancur sehancur-hancur. Esok. Tak ada apa, hancur habis esoknya. Lalu subhanallah, kalau kita duduk kat sini, tengok sebelah sana ada hancur dah tu, sebab tak mau ikut Dajjal. Lepas tu Dajjal main tempat kita ni. Dia kata, ikut aku. Kata, kamu Dajjal. Kita kenal dia Dajjal. Ikut dia kata, tak mau ikut, kamu Dajjal. Tak mau ikut aku, tak apa. Kamu tengok tak kampung sebelah? Macam mana keadaan? Tengok dah, hancur, mati habis semua. Kamu nak jadi macam tu? Kita tunduk, tak mau ikut aku, tak apa. Tengok sebelah tu, dah hancur. Kamu nak apa? Kamu lapar? Kamu nak makan? Nah, ambil makan. Bergunung roti dia bawa, dia bagi kita makan. Kita pun angkat kepala sikit, ambil roti bagi anak-anak kita. Kita sudah terkena fitnah Dajjal. Dia datang bawa kita api dengan air. Satu api, satu air. Nabi kata nanti, bila kamu jumpa Dajjal, dia bawa api, dia bawa air, kamu pergi dekat api tu. Pergi dekat api tu, pejam mata, kamu selap. Kamu seluk dalam dia, ada air dekat dalam tu. Itulah air. Yang api yang kamu nampak itulah air. Yang air itu nampak itulah api sebenarnya. Ingat, kalau Dajjal datang nanti dia buat air dengan api tu, pergi dekat apa? Pergi dekat api? Pergi dekat api? Tembak. Sekarang ni dekat api lah. Dia main waktu ria dengan api duk menyala kat depan, pura-pura dengan panas, kita nak pergi panas. Tuan-tuan, waktu di antara apa yang kita nampak dengan iman kita kepada Nabi SAW. Jangan main-main. Dajjal. Macam mana dahsyatnya Dajjal ni tuan-tuan, subhanallah, Nabi Isa diperintahkan untuk pergi cari dia. Dia ikut Dajjal. Dan akhirnya bertemu dekat satu tempat di Gerbang Lut, nama dia dekat dengan Palestin. Dan tak sempat Nabi Isa nak bunuh Dajjal. Dajjal dah mencair seperti garam terkena air.
Habis cair. Masuk mati Dajjal. Tapi Ya'juj Ma'juj bila dia keluar, Nabi SAW, Nabi Isa tidak diperintahkan untuk pergi berlawan dengan Ya'juj Ma'juj, tetapi larikan diri. Nabi Isa lari. Bawa dia punya pengikut-pengikut dia lari di belakang bukit. Semuanya di bukit. Dia habis dibuat kerosakan oleh Allah Masih Ya'juj Ma'juj. Lalu Nabi Isa dan pengikutnya berdoa, lalu Allah turunkan wabak. Terkena dengan Allahumma salli ala sayyidina Ya'juj dan Ma'juj, akhirnya Ya'juj Ma'juj itu seluruhnya mati dan tak ada satu tempat pun di dunia ni melainkan semuanya bangkai Ya'juj Ma'juj. Busuk. Allah hantarkan binatang seperti burung, batu-batu, akhirnya dan salli ala sayyidina Muhammad. Para sahabat tahu tentang kisah Ya'juj Ma'juj ini, dia ni akan merosakkan dan membinasakan. Lalu apa yang ditanya oleh sahabat? Dia kata, ya Rasulullah, apakah kita semua akan binasa? Sedangkan masih ramai di kalangan kita orang-orang saleh. Ni ada orang soleh-soleh, ni ada orang soleh ni. Kalau dia datang ni kebinasaan ni, kita semua akan kena ke? Kata Nabi SAW, ya, jika banyak terjadinya kemaksiatan. Faham dia tu? Sekarang ni, layak tak Allah nak kenakan bala kat kita ni? Layak tak? Layak sangat-sangat. Apa maksiat kita tak buat yang tuan-tuan sebut? Statistik anak yang lahir luar nikah, tuan-tuan, mencanak naik. 2015 sampai 2017, 2 tahun saja, tuan-tuan, subhanallah, berapa puluh ribu anak luar nikah. Orang buat maksiat terang-terang tunjuk dekat media sosial. Tuan-tuan, sekarang ni di antara orang-orang yang sangat terkedepan dalam isu-isu semasa ni yang terkait dengan kemaksiatan ni, dia panggil LGBT. Tak LGBT. Sallallahu alaihi Muhammad. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan sama perempuan. Dulu orang sembunyi, tuan-tuan, orang tak berani tunjuk. Sekarang terang-terang tuan-tuan boleh tengok dekat media sosial. Budak perempuan pergi dating dengan budak perempuan. Pergi honeymoon. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Bukan ada budak perempuan 2 orang tu, dua-dua perempuan. Bukan seorang jadi macam laki-laki, tak. Dua-dua pun macam perempuan, rambut panjang, macam perempuan. Tapi seorang jadi suami, seorang jadi isteri. Orang apa, Ustaz? Orang Melayu. Agama apa? Islam. Orang tanya dekat mereka, kamu ni sembahyang tak? Ini antara aku dengan Tuhan aku, ni kata. Ustaz Muhammad. Yang laki-laki dengan laki-laki, kita tengok, subhanallah, tunjuk. Antara benda yang Allah paling marah dan Allah sangat marah, homoseksual. Tengok Lut. Salih ala sayyidina Muhammad. Apa yang jadi? Kaum Sodom. Pasal apa yang Allah terbalikkan bumi itu? Pasal apa? Pasal apa? Pasal homoseksual. Salih ala sayyidina Muhammad. Saya tengok satu Facebook. Dia tunjuk, akhirnya bertunang juga kami. #tiljannah. Tengok apa? Bagus juga tunang, bagus ya. Sarung cincin tunang, sarung cincin. Kata apalah pergi sarung cincin tunang. Mana ada bakal tunang pergi sarung cincin. Tapi sarung cincin, tengok jantan dengan jantan. Misai. Ni. Lepas tunang, pergi honeymoon kat Cameron Highland. Makan buah strawberry, seorang gigit separuh, kawan tu gigit separuh tak. Termuntah kita tengok. Tapi subhanallah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, yang tu dia maksudnya tak malu dia tunjuk. Tak ada. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Semenjak daripada tempoh PKP ni, tahun lepas, statistik yang dikeluarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, anak-anak kita di Malaysia ni jatuh, Allahumma salli ala Muhammad, negara tertinggi menonton porno, video lucah di internet, tertinggi di Asia Tenggara, Malaysia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan di antara yang tertinggi di dunia. Dan tuan-tuan tahu ataupun tidak, na'udzubillahi min zalik, di antara video-video yang
tersebar di dunia ialah video-video yang dilakonkan oleh budak-budak Melayu Islam. Tak heran, tak malu. Tuan-tuan, Saudara Syekh Muhammad, tak boleh kalau macam tu keadaan dia, tak boleh, tak layak lagi kat Allah nak bagi bala kat kita ni. Ada tak orang soleh? Ada. Sebab tu kita nasihat, sebab tu kita tegur. Sebab tu kita duk nasihat. Bukan kita kecoh sangat. Baru ni 2-3 hari ni duk viral tentang riak apa hari ni. Ada satu grup Facebook ni, dia buat tajuk dia riak apa hari ni. Tahu riak apa hari ni? Hari ni nak riak apa? Nak tunjuk apa? Tunjuklah dia gelang emas dia. Tunjuklah dia naik apa kereta dia. Dia tunjuk apa yang dia ada. Tunjuk. Dia kata, benda tu lah dia tunjuk dekat dia nak tunjuk. Dia nak riakkan hari tu. Siapa tuan-tuan dalam tu? Orang Islam semua. Tak ada satu pun orang bukan Islam. Bila orang nasihat, dia kata kita ni pembaris. Dia pembaris kata, janganlah jadi pembaris sangat, masuk lurus bendul. Kami main-main saja. Apa Allah sebut dalam Quran? Bila Allah tanya dekat mereka, dia kata apa? Kami ni main-main saja. Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa balik? Takkanlah hal Allah, hal perintah Allah, hal Nabi Allah, itu kamu nak buat main-main. Tak ada pendaling kan kamu nak buat main-main. Saudara semak tuan-tuan. Jadi subhanallah, saudara semak tuan-tuan. Nak cerita, pasal apa kita duk tegur? Bukan sebab kita meluat. Bukan sebab kita sakit hati. Bukan sebab kita cemburu. Tapi kita takut sekali kalau Allah turun bala, bukan setakat dia kena. Sekali dengan kita sekali. Faham tak? Saya faham. Nabi SAW cerita ada satu kelompok yang bergerak untuk pergi meruntuhkan Kaabah. Satu grup nak bergerak dalam perjalanan nak pergi meruntuhkan Kaabah. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba Allah kenakan azab, dia tenggelam, jatuh, tertimbus sebagainya. Lalu Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, tidakkah dalam perjalanan tu ada orang-orang yang bukan nak pergi runtuh Kaabah tu? Dia nak pergi balik rumah, dia nak pergi meniaga, nak pergi kerja, ada urusan-urusan dia, tapi duduk pada highway yang sama. Nabi SAW kata, ya. Habis itu dia orang tu macam mana? Dia pun akan kena azab tersebut, bala tersebut. Cuma nanti dia akan dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing. Tuan-tuan, cerita dia kena tak? Kena juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung. Al-Haris Al-Farasiyah, bahawa Ummu Salamah radhiyallahu anha, di riwayat Al-Bukhari meriwayatkan daripada hadis Az-Zuhri bin Hindun binti Al-Haris Al-Farasiyah daripada Ummu Salamah, bahawa Ummu Salamah isteri Nabi SAW berkata, pada satu malam Nabi SAW bangun tidur dengan terkejut seraya mengucapkan subhanallah. Gudang-gudang kekayaan apakah yang diturunkan pada malam ini? Dan bencana apakah yang Allah turunkan? Siapakah yang bersedia membangunkan wanita-wanita penghuni bilik, maksudnya isteri-isteri baginda, supaya mereka solat? Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi bertelanjang di akhirat. Nabi SAW sebut. Dia antara benda yang jadi. Habis. Hadis yang berikutnya. Antara tanda-tanda akhir zaman, banyaknya malapetaka di kalangan umat Islam. Saya duk baca kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim ni, karangan Imam Ibn Katsir rahimahullah ni. Cerita semua tanda-tanda kiamat, cerita tentang kiamat, cerita tentang syurga neraka. Bila baca tentang tanda-tanda kiamat ni, saya duk berasa macam semua tu duk ada kat kita dah. Lain ni saya nak baca kat tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah, tuan berasa sendirilah yang mana yang kita sedang alami sekarang ni. Saya nak tanya tuan-tuan, saya duk bercakap, tuan faham ke? Boleh faham tak? Ada tak bahasa-bahasa saya yang tak faham? Adalah sikit-sikit kan? Tapi anggap-anggap pergilah buat faham lah.
Usamah bin Zaid berkata, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW pernah naik ke atas salah satu bangunan tinggi di kota Madinah. Lalu baginda bersabda, tahukah kamu sekalian apa yang aku lihat? Para sahabat menjawab, tidak. Baginda bersabda, sesungguhnya aku benar-benar melihat huru-hara terjadi di rumah-rumah kamu seperti turunnya hujan. Nabi kata, seolah-olah aku melihat ni huru-hara, kecoh, ribut berlaku di rumah-rumah kamu seperti mana sallallahu alaihi Muhammad turunnya hujan. Maksud turun hujan ni tak ada rumah yang tak kena, semua kena. Saya nak tanya tuan-tuan muslimat, suasana rumah kita, dalam rumah kita sekarang ni sama tak macam suasana rumah kita dulu bersama dengan mak ayah kita? Penuh dengan penghormatan dulu. Kita nak makan, kita takkan makan selagi mak ayah kita tak makan. Ingat, waktu mak kita hidang makanan tu, kita pun duduk kat situ. Kita nak cuit, mak kita kata apa? Tunggu ayah datang. Hormat. Tak berani nak angkat kepala dekat mak ayah kita bila mak ayah kita suruh apa-apa. Buat, tak ada tak ada sebab ingat takut lagi jadi anak derhaka. Betul ataupun tidak? Waktu kita tidur, saya ingat waktu saya tidur dengan mak saya dulu, waktu saya kecil-kecil, saya tak berani nak lebihkan bantal saya lebih daripada mak saya sebab saya takut saya dia anak derhaka. Dia ajar kita macam tu. Sekarang ni anak-anak kita boleh maki hamun kita hanya kerana handphone. Betul tak? Tuan-tuan, baru ni seorang budak perempuan, umur dia 14 tahun. Lari daripada rumah sebab mak dia nak ambil handphone dia. Lari daripada rumah. Sebab apa? Anak-anak kita berani jeling kita, tengking kita, tinggi suara sebab handphone. Jadi tak ada rumah tuan-tuan? Tahu kenapa? Sebab daripada kecil kita ajar dia dengan handphone. Kesilapan paling besar seorang ibu ialah apabila dia nak masak, dia nak buat kerja, dia tak mau anak dia ganggu dia, dia bagi handphone kat anak dia. Tuan-tuan, ni pengalaman saya. Sampai satu tahap, anak dia tahu dah, dengan cara dia merengek, dia akan dapat handphone. Dia tahu, kalau mak dia tak nak bagi handphone, dia akan menangis, nanti mak dia akan bagi. Dia tahu mak dia akan kalah dengan yang tu. Mak dia tak mau diganggu, bagi. Tuan-tuan, yang rosak bukan mak dia, yang rosak anak dia. Sampai satu tahap, dia akan buat apa saja untuk dapatkan handphone. Tuan-tuan, jangan main-main benda ni jadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakar buat kajian, budak-budak tak sesuai untuk tengok handphone balik usia dia bawah 13 tahun. Dia akan ganggu nerve. Dia akan ganggu. Dan antara benda yang akan merosakkan dia panggil interpersonal skill. Jumpa orang berkomunikasi, jumpa orang reaksi wajah. Ni skill yang terbina dengan komunikasi dengan manusia. Anak-anak kita dulu kecil-kecil main lari-lari, panjat pokok. Saya Muhammad, bergaduh, bertumbuk, macam-macam lah. Main kita sama-sama kita dulu kan, cakar belakang kawan, belakang belakang. Saya Muhammad, ambil buah tu, ambil buah ni. Semua tu tuan-tuan, perbuatan-perbuatan membina interpersonal skill. Akhirnya kita reti nak buat reaction dengan orang. Akhirnya kita reti nak balas. Akhirnya kita reti kalau orang buat apa, kita reti nak respons macam mana. Dia panggil interpersonal skill. Dan anak-anak kita bila ada handphone dia hilang benda ni, dia tak reti buat. Sebab tu antara benda yang akan hilang nanti di akhir zaman ialah sifat ihsan. Tak ihsan. Ihsan ni apa? Nabi kata apa? Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Ihsan ni apa? Ihsan ialah kamu letak diri kamu pada tempat orang tu. Bahasa mudah kita orang kampung Kok Lanah ni, put ourselves in their shoe. Letak diri kita pada tempat orang tu.
Kita tak suka orang maki hamun kita jangan maki hamun orang. Kita tak suka orang jerit-jerit kita jangan jerit-jerit kat orang. Kita tak suka orang tipu kita, orang fitnah kita jangan tipu orang. Kalau kita nak orang baik dengan kita buat baik dengan orang. Kita nak orang senyum kita senyum kat orang. Ini ihsan. Dan anak-anak kita hilang sifat ihsan ni pasal apa? Sebab tak ada orang di depan dia yang ada handphone. Hilang. Bukan setakat orang. Dengan kita pun dia tak ada hormat. Anak-anak kita berapa ramai dah jerit kita sekarang. Tinggi seorang, kecil hati kita tuan, menangis kita. Kita kata apa? Aku tak pernah buat kat mak aku macam ni dulu. Tapi anak-anak kita buat kat kita. Betul Nabi SAW kata, akhir zaman fitnah ni akan jadi huru-hara dalam rumah tangga ni akan jadi. Setiap rumah macam hujan turun. Tak ada rumah yang tak kena. Ini adalah si Muhammad. Tuan-tuan fikir sendirilah benda-benda yang macam tu. Apa yang jadi dalam rumah tangga kita, tuan-tuan fikir sendirilah. Mau ni ada seorang bercerai suami isteri sebab apa? Sebab Allah Muhammad, isteri dia jumpa kawan ni anak dah universiti dah ni. Anak dia, suami isteri tu dah hampir 50 tahun dah usia. Si isteri terjumpa balik crush dia. Ni bahasa apa? Bukan ex ni, crush. Crush ni maksud budak lelaki tu pernah jatuh cinta kat dia waktu sekolah menengah dulu. Lepas tu pergilah ni buat grup WhatsApp reunion jumpa balik. Budak lelaki tu beritahu dekat dia. Dulu-dulu ni waktu sekolah dia sebenarnya pernah jatuh cinta. Kenapa tak beritahu? Kenapa tak cakap waktu tu? Dia kata, alah siapalah saya ni. Akhirnya apa jadi? Pakat-pakat kongsi masalah. Yang hari tu suami dia apa-apa kekurangan suami dia semua elok aja. Okey jadi mata dia. Tapi bila ada cushion, tak ada cushion. Ada orang yang mendengar, ada orang tak ada orang yang lebih memahami lebih pada dia. Akhirnya apa? Semua yang ada pada suami semua tak elok belaka. Yang nu pula tu pun saya tak. Tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Akhirnya bercerai. Cerita fitnah jadilah rumah tangga. Ada satu kes seorang budak perempuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Umur dia 14 tahun. Mak dia jumpa dalam handphone dia sembang lucah. Budak perempuan umur 14 tahun. Mak dia ni macam-macam kita lah, jenis pergi masjid. Ayah jenis pergi masjid. Jumpa handphone. Mak tu saja nak pergi tengok handphone. Tuan-tuan, saya nak pesan ni muslimat. Handphone anak kita tu hak kita. Handphone anak kita tu hak kita. Pergi tengok sekali-sekali. Pergi tengok. Ni sampai 18 password dia. 8. Nak masuk ni password, Pasal apa? Password banyak sangat ni pasal apa? Ada benda dia tak bagi kita tengok. Kalau tak ada benda apa, nak password apa, mak tengoklah kan ada apa. Ni sampai password banyak-banyak ni. Dia ada orang dia panggil addicted. Dia ketagihan. Malam-malam tak tidur tuan-tuan. Kalau dulu dia suka communicate dengan kita, sembang. Sekarang dia duduk senyap je dalam bilik. Tu maksud ni dia ada satu ketagihan, kecanduan gadget dia ni. Dia tak boleh. Tangan dia mesti pegang je. Tuan-tuan, solat Jumaat pergi tengok. Tuan-tuan tahu tak? Ni salah satu dia fakta. Solat Jumaat. Anak perempuan dengan anak laki-laki, anak perempuan lebih banyak menonton video lucah daripada anak laki-laki. Seawal usia 12 tahun. Boleh tak? Jadi satu kes rogol hari tu ni beberapa tahun lepas, seorang budak laki-laki umur 10 tahun merogol sepupu dia umur 7 tahun. Bukan sakat rogol dan liwat. 10 tahun. Kita dulu 10 tahun tu I am Barbie girl lagi. Barbie doll. Kan? Saya ada Muhammad. Main masak-masak belakang rumah lagi. Tuan-tuan. Saya ada tuan-tuan. Takut sangat menakutkan. Sekali-sekali pergi buka tengok handphone anak tu apa yang duk ada dalam handphone dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
dia terjumpa ada benda-benda lucah dalam phone telefon anak perempuan dia. Tuan-tuan, dan dia bawa anak dia pergi dekat doktor, seorang doktor, kawan dia psikiatris. Kawan dia kata apa? Tak apa, keluar Ustaz, bagi aku sembang Ustaz dengan anak kamu ni. Dia pun keluar, dia sembang dengan budak perempuan ni. Tuan-tuan, dia sembang, korek-korek rahsia. Rupa-rupanya anak perempuan dia telah berzina semenjak usianya 11 tahun. 11 tahun. Bila mak dia masuk menangis, mak dia bila dia masuk tengok dua-dua, doktor menangis, anak dia pun menangis. Dia pun terkejut, pasal apa ni? Dia kata, sanggup nak dengar berita ni? Apa berita dia? Anak kamu dah berzina dengan puluhan laki-laki. Dia dah ketagihan. Dia tak tahu. Dia main serah aja diri dia kat siapa-siapa. Sebab dia dah ketagihan. Daripada umur dia 11 tahun sampai kalau cerita hancur dah. Kalau cerita macam nasi tu bukan bubur lagi dah. Tuan-tuan boleh bayang perasaan mak macam mana? Dekat Jitra, budak umur 14 tahun tingkatan 2, 16 tahun tingkatan 4, umur 14-16 tahun macam itulah. Tuan-tuan, dekat Jitra Kedah ni, kampung ni, yang jenis rumah toilet dekat luar lagi ni, tengah malam sakit perut, pergi toilet, lahir anak umur 16 tahun. Tak tahu nak buat macam mana. Ni kawan saya cerita, sebab kawan saya kerja JKM, Jabatan Kebajikan. Dia yang handle kes tu. Dalam usrah kami dia cerita, inilah benda duk jadi. Dia kata, subhanallah, saya syamat. Dia kata, budak tu melahirkan anak dalam tandas seorang-seorang dia tengah malam. Dia tak tahu, dia panik, tak tahu nak buat macam mana. Dia ambil timba tempat tadah air tu untuk tandas tu. Dia kata, dia tadahkan air penuh-penuh, dia ambil baby tu, dia rendam dekat dalam tu. Dia tak tahu nak buat apa, dia panik. Dia masuk ke rumah dia, dia ambil kain batik, dia ambil anak tu yang siap bersih apa semua, dia balut-balut dengan kain batik tu, letak bawah katil di rumah dia. Esok pergi sekolah. Tuan-tuan, kalau nak cerita benda macam ni, tuan, sangat menakutkan. Saya pergi satu bukan IPT, nak kata IPT lah, boleh kata IPT lah. Bukan dia panggil apa, untuk pengajian sijil ni, sijil vocational macam itulah. Budak, maksudnya budak-budak yang usianya 17 tahun 18 tahun. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz cakap sikit pada hari ni dengan anak-anak kita. Ustaz tak payah duk cakap lah motivasi pelajaran ke apa semua, suruh belajar baik-baik apa tu. Ustaz, hari ni Ustaz cakap bab zina je Ustaz. Saya kata, pasal apa? Dia kata, Ustaz tahu, kami mula jumpa kondom-kondom di belakang bangunan sekolah. Bukan satu, dah jumpa banyak-banyak. Maksudnya, dia orang buat aktiviti tu belakang sekolah. Umur berapa ni? Baru habis SPM. Menakutkan, tuan-tuan. Jangan, saya risau sebab dia duduk dalam masyarakat kita ini. Fitnah. Allah Rabbi, tuan-tuan. Kita nak baca mana? Tentu ada anak perempuan 3-4 orang kat rumah. Laki-laki ni taklah berasa sangat, tapi jahatlah kalau buat perangai macam tu. Rosak anak orang. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang baru ni main jumpa saya dekat madrasah. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada anak. Isterinya pakai niqab. Pakai macam kakak-kakak dia pakai, comel-comel. Daripada pakai mask, pakai niqab lah. Habis ni hari tu duk marah sangat orang pakai niqab, dia semua orang pakai niqab dia. Tak kira siapa, tudung tak pakai niqab dia pakai. Pakai mask. Isterinya pakai niqab. Suaminya berserban. Anak-anak dia datang dengan 3 orang anaknya. Anak laki-laki semua berkopiah. Anak perempuan tak pakai tudung labuh. Kita tengok sekali imbas, kita tengok ni keluarga yang saleh, keluarga baik. Dia duduk, Ustaz, saya nak jumpa dengan Ustaz, nak sembang sikit dengan Ustaz, boleh tak? Nak minta nasihat. Saya takut, tuan-tuan, kalau orang minta nasihat dengan saya takut sakit. Saya tak mampu nak bagi nasihat, ataupun saya tak memenuhi hajat dia. Tapi tak apalah, dia duduk kat madrasah. Lepas tu dia kata, Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya
anak saya baru kena tangkap. Anak lelaki. Umur dia 17 atau 18 tahun. Dia duduk dengan saya Ustaz di rumah. Saya di rumah. Dan saya kenal anak saya ni anak yang baik Ustaz. Tak pernah tinggi suara, tak pernah bangkang cakap saya. Saya suruh buat apa dia buat. Dia anak yang baik Ustaz. Saya hantar dia sekolah agama. Ustaz, baru-baru ni tiba-tiba polis datang depan rumah saya. Buat apa? Nak ambil anak saya bawa. Sebab apa? Sebab anak saya dituduh merogol dengan beberapa orang yang lain. Ustaz, hancur luluh hati saya. Saya macam tak boleh berdiri Ustaz hari tu. Rasa lembut kaki Ustaz. Semenjak daripada hari tu saya tak berani. Isteri saya tak keluar rumah. Kami berniaga di rumah. Kami tutup kedai. Sebab setiap kali kami keluar di rumah, saya tengok macam orang kampung semua pandang kami dengan pandangan sinis. Padahal sebelum ni orang pandang dengan pandangan mulia. Tuan boleh faham tak macam mana perasaan ibu? Fitnah yang jadi dalam, yang tak pernah jadi dulu-dulu tuan. Lagi nak mai akhir zaman, lagi benda ni jadi. Lagi nak mai, lagi benda ni. Dan takdir kita duduk dalam suasana masyarakat yang macam ni. Oi, risau tuan. Saya pernah jumpa ni cerita pengalamannya hari ni. Saya berjumpa seorang lelaki. Dia ni menguruskan pernikahan luar negara ni. Orang lelaki jangan nak jumpa minta nombor telefon pula lagi. Saya minta nombor telefon sekejap Ustaz. Saya pun dah hilang nombor telefon dia dah. Dia kata kat saya ni tolong orang Ustaz. Orang yang ada masalah, saya tolonglah. Kesian. Kita tolong ni untuk membina masjid. Tak apalah yang tu. Ada satu kes. Budak ni dah mengandung. Budak perempuan ni mengandung dengan boyfriend dia. Lalu mak ni tahu. Dia pun mengadu kat mak dia. Dia kata mak dia dah mengandung. Nak buat macam mana? Takkan nak gugur kandungan. Kandungan dah 4 bulan. Nak buat macam mana? Pergi jumpa dengan orang ni. Orang ni buat apa? Dia bawa pasangan ni pergi kahwin dekat negara jiran. Dan backdated tarikh perkahwinan. Faham tak ni? Dia awalkan surat kahwin tu seolah macam dia dah kahwin 4 bulan yang lepas. So maksudnya seolah-olah kandungan tu kandungan dalam pernikahan. Tapi dia tahu kata tak. Keluarganya tahu kata tak. Tuan-tuan boleh bayang tak nanti kalau takdirnya budak tu budak perempuan, anak yang dikandungnya tu anak perempuan atau anak lelaki-lelaki sekalipun, macam mana dia nak binkan dekat dia? Walah tak boleh binkan dekat dia. Tapi apa alasan dia untuk dia tak binkan kepada bapaknya sedang tarikh nikahnya tu sesuai dan layak untuk dia. Tuan-tuan faham tak ni? Nanti bila dia nak berkahwin nak jadi wali pula. Boleh tak dia jadi wali? Tak boleh jadi wali. Tapi apa alasan dia untuk tidak mewalikan anak dia padahal dia ada dokumen yang sah? Faham? Tak apalah, saya wakilkan kepada tu imam lah untuk nikahkan anak saya ni. Mana boleh dia wakilkan kat orang, dia tak layak pun untuk wakil sebab dia bukan wali. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Benda ni duduk dalam masyarakat. Risau kita, takut-takut lagi dia berjumpa dengan anak-anak kita. Tapi inilah fitnah akhir zaman. Kemudian, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni lagi benda yang jadi. Ni hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Tadi yang cerita pasal rumah huru-hara tu hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Yang ni lagilah jadi tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu saling berdekatan. Ini berasa tak ni? Sangat terasa. Waktu sangat dekat. Kita rasa macam cepat sangat-sangat waktu ni. Betul? Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu sangat berdekatan. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu berkurang. Nampak macam banyak, tapi dia punya kualiti dia tak sama macam ilmu orang dulu-dulu. Semua orang bercakap. Sekarang ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ustaz pun dia pun tak mau dengar cakap dah. Doktor cakap boleh, doktor tak betul. Ni sallallahu alaihi Muhammad.
Ulama kata boleh. Ulama tak pandai. Habis tu siapa yang kata boleh? Influencer. Tak influencer. Artis-artis ke yang dah jadi. Baru ni subhanallah saya tengok dekat satu rancangan. Dia jemput artis untuk membicarakan hadis. Dia siap kata, saya nak buat sikit pembetulan ni dalam masyarakat. Umur Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha bukanlah 40 tahun tetapi 28 tahun. Demikian disebutkan apa semua sebagainya. Memetik perkataan nama kitab dan sebagainya. Subhanallah, dalam kitab tu, dalam kitab yang dia sebut nama tu, sebut ulama tu sebut kata 40 tahun. Dia nukilkan nama kitab, walhal kitab tu pun tak kata macam tu. Pengacara yang mengacarakan dengar dia sebut macam tu, pengacara tu kata apa? Dia kata, "Oh, ini ilmu baru. Oh, kami baru tahu. Oh, rupanya Khadijah umur 28 tahun." Dia kata, tak ada ulama kah nak panggil untuk bercakap bab-bab berkaitan agama. Tapi inilah fitnah dia. Orang tak dengar cakap ulama lah tuan-tuan lah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan-tuan saya nak pesan kita yang duduk kat sini, yang jadi orang masjid ni, waktu akhir zaman ni bukan jauh daripada ulama, kena dekat dengan ulama. Simboliknya pegang tangan ulama, bukan maksud suruh pegang tangan dia tu. Maksudnya jangan jauh diri kita pada ulama waktu ni. Sebab Allahumma salli alaihi wasallam, waktu ni kalau Imam Mahdi muncul, ulama akan tahu siapa itu Imam Mahdi. Bukan artis. Bukan bekas artis. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mai fitnah akhir zaman, ulama ni dia akan tahu. Tuan-tuan, ada orang berapa orang yang mengaku Imam Mahdi jumpa saya? Ada. Yang telefon saya pun ada. Ustaz, saya nak maklum kat Ustaz. Ya, Imam Mahdi dah muncul. Saya kata, betul ke ni? Betul dah. Ustaz buat istikharah minta petunjuk. Ustaz akan jumpa petunjuk dia. Siapakah Imam Mahdi tu? Saya, Ustaz. Ada. Cerita betul ni. Ada perempuan yang mengaku Imam Mahdi. Boleh cakap suara perempuan. Lepas tu, bila dia sebut kata dia Imam Mahdi, dia pegang ni. Ustaz takkan percaya. Suara dia tiba-tiba berubah jadi lelaki-lelaki. Kita pun, asyiknya. Ada seorang lagi dia telefon. Dia kata, Ustaz, saya nak maklum kat Ustaz satu benda pada dia. Kami telah berjumpa dengan Imam Mahdi. Allah, takutnya. Dekat mana? Dekat Madinah. Dia ceritalah. Saya pun, betul kan ni? Macam betul. Kita pun confuse juga kan. Lalu, Salih Samad, saya pun telefon kawan-kawan saya, telefon guru saya. Antara pesan guru saya, dia kata apa? Kita tak disuruh pun untuk cari mana satu Imam Mahdi ni. Cari Imam Mahdi. Tapi bila dia sampai nanti, kita ikut dia. Kena ikut macam mana? Ataituhum wala habwanu ala salj, kata Nabi SAW. Datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Maksudnya bersusah payah macam mana pun pergi dekat dia, Imam Mahdi. Tapi macam mana kita nak kenal Imam Mahdi? Yang pertama dengan ilmu. Dan ilmu takkan kita dapat melainkan tanpa guru. Duduk baca tak tentu hala, tuan-tuan akan jumpa apa-apa macam-macam cerita. Duduk mengaji dengan siapa ni? Mengaji dengan Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Ustaz Google. Jari. Dalam Google tu tuan-tuan boleh jumpa macam-macam bentuk ilmu. Macam-macam orang cerita yang betul, yang salah, macam-macam semua ada. Tak ada siapa boleh tapis. Waktu nak mengaji dengan ilmu. Nak mengaji ilmu, ambil pada guru yang sahih. Salih Allah Muhammad. Faham tak? Yang kedua ni, macam mana kita nak kenal Imam Mahdi? Dengan hidayah. Bukan cari isteri nama Hidayah. Ataupun buat anak nama Hidayah. Dah dapat anak perempuan pun nama Hidayah. Nanti dapat Hidayah jumpa Imam Mahdi. Hidayah ni Allah bagi. Dan Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. So macam mana kita nak dapat hidayah tu? Macam mana kita nak jadi orang yang dikehendaki Allah untuk mendapat hidayah tu? Kita berusaha untuk dikasihi oleh Allah. Allah tak akan membiarkan hamba yang dia sayang itu tergapai-gapai waktu memerlukan petunjuk. Faham tak? Kita kalau dalam keadaan apa-apa, siapa di antara orang yang akan kita selamatkan? Anak-anak yang kita sayang. Betul kan?
dalam keadaan kecoh, masing-masing tak tentu arah, siapakah yang Allah akan selamatkan? Orang yang Allah sayang. Siapakah orang yang Allah sayang tu? Orang yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia jaga solat fardu dia, dia jaga amalan-amalan sunat dia. Kata Nabi SAW, dia mendekati diriku dengan ibadat-ibadat sunat sehingga aku pun mencintainya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Jadi, waktu duduk berhadapan dengan suasana tak menentu, takut muncul Imam Mahdi ni, buat apa tuan-tuan? Perbanyakkan ibadat. Kena rajin sembahyang sunat, kena rajin istighfar, kena rajin sedekah, dekatkan diri kepada kita kepada Allah. InsyaAllah nanti muncul Imam Mahdi, Allah akan dorong kita, pergi ni jumpa ada Imam Mahdi. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu berkurang. Lagi kikir yang tidak mahu hilang. Manusia jadi kerikut. Manusia jadi sayang kepada harta. Dia takut nak sedekah. Beberapa hari saya duduk kat Kelantan ni, saya minta satu je tuan-tuan, saya duduk kempen orang, sedekahlah sedekah. Perbanyakkan sedekah. Antara sedekah paling afdal ialah sedekah waktu dia takut dia miskin. Itu sedekah. Ni kita takut ni waktu dalam tempoh COVID-19 ni macam-macam boleh jadi. Orang berhenti kerja, orang hilang kerja, syarikat tutup, macam-macam boleh jadi. Tuan-tuan takut miskin, tuan-tuan sedekah. Allah pelihara. Ni pengalaman saya banyak tuan-tuan buat sedekah ni. Bukan pengalaman saya lah, pengalaman orang-orang yang duduk sekitar saya. Cerita, Ustaz saya dapat ni, Ustaz saya dapat ni. Ustaz pagi saya bagi RM50, petang saya dapat RM5,000 Ustaz. Ustaz pagi ni saya bagi RM300, Ustaz saya dapat RM30,000 lepas tu Ustaz. Macam-macam. Selesai masalah anak, macam-macam jadi. Sedekah, tuan-tuan sedekah. Jangan termasuk daripada kelompok orang yang Allah sebut tentang akhir zaman ni, jadi macam mana? Makin kedekut. Lagi, salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun nak kena berhenti ni sebab nak kejar flight. Flight saya pukul 12.30 nak kena ke airport pula ni. Esok pagi ada dekat TV Hijrah. Tuan tengok pukul 7 pagi. Tak ada TV kat rumah. Tengok semua. Ingat kau orang sini tak ada TV Ustaz. Kami rumah tak ada TV Ustaz. Jadi pegang tasbih malam-malam. Allah SWT. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi sambung lagi. Dan huru-hara bermaharajalela. Huru-hara sini, huru-hara sini. Kecoh sana, kecoh sini. Dan banyaknya berlaku al-harju. Banyaknya berlaku al-harju. Para sahabat tanya, ma al-harju ya Rasulullah? Apakah itu al-harju Rasulullah? Al-qatlu, pembunuhan. Semalam ada kes pembunuhan satu dekat mana, dekat Johor. Johor. Bunuh apa Encik? Kak? Dia bunuh isteri dia. Bunuh. Baru ni bunuh anak dekat Melaka kan. Duduk elok, jaga elok-elok. Orang tu jaga dah sampai besar lah. Ambil bawa balik apa semua. Tak dan 2 minggu mati. Banyak berlaku pembunuhan. Jadi depan mata kita. Jadi itu tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad. Baik, Allah muslimat tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pagi ni. Banyak lagi lah nak cerita. Dia pun merasa macam banyak sangat dah. Dan saya pun seronok rasanya macam tak mau berhenti. Sebab seronok lah jumpa tuan-tuan ni. Orang Kelantan cakap seronok Seronok juga saya hari tu saya pergi ceramah dekat Indonesia. Saya ingat 10,000 orang. Duduk kat ceramah kat atas puncak bukit. Orang duduk penuh, putih semua pakai putih. Saya pun tengok excited. Saya kata apa? Saya seronoklah jumpa muslimat semua. Saya seronoklah jumpa semua ni. Bila saya sebut seronok dia pasal apa? Dia kan? Lepas tu saya pun habis-habis kuliah pun saya kata, pasal apa bila saya sebut seronok semua orang tarik muka macam tu? Dia kata, Ustaz, seronok tu lucu. Baru saya tahu, ya Allah. Tu saya takut kan, takut salah cakap. Jadi insya-Allah saya ucap terima kasih kepada pihak masjid, saya terima kasih kepada semua yang hadir. Rasa tak puas
ada banyak benda lagi yang nak kongsi, nak sembang, tapi insya-Allah masa terhad. Saya sebenarnya flight saya pukul 1.30, tapi reschedule. Salih Alaihi Muhammad, saya terpaksa ambil flight pukul 12.30 tu. Jadi insya-Allah saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih juga kepada pihak masjid, dan insya-Allah kita susun lagi sekali. Saya nak minta masjid bagi, kalau ada masa ni kita akan jumpa lagi sekali insya-Allah untuk kita sambung kisah ni. Dan benda-benda yang berlaku di akhir zaman ni insya-Allah kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Dan kalau tak keberatan tuan-tuan dekat luar sana, ada saya buat jualan sikit untuk menjana pendapatan, menjana untuk pengurusan ma'had saya. Saya tak kutip duit. Kami buat jualan susu campur dengan beras perang, campur dengan ginkgo biloba, campur dengan kurma, dengan garam bukit sikit, semua untuk kesihatan tu. InsyaAllah tuan-tuan beli tu untuk bantu madrasah saya lah di Bandar Baru Kedah tu, yang saya buat madrasah tanpa yuran. InsyaAllah mudah-mudahan semua dapat kebaikannya. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.